Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kelas online tahun 2021. Ustazah berharap murid-murid semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini Ustazah akan mengajar murid-murid tentang subjek Tauhid tajuk pertama iaitu sifat wajib Allah. Sebelum Ustazah masuk pada tajuk utama, Ustazah akan menerangkan maksud sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib Allah bermaksud sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil Allah pula bermaksud sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil adalah lawan bagi sifat wajib. Sifat mustahil Allah juga ada 20. Untuk subjek Tauhid darjah 4, hanya ada 7 sifat wajib dan mustahil Allah. Walau bagaimanapun, sifat wajib dan mustahil Allah ada 20. Antara sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah ialah yang pertama, kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah yang berkuasa. Lawannya, kaunuhu ta'ala ajizan. Keadaan Allah yang lemah. Kedua, kaunuhu ta'ala muridan. Keadaan Allah yang berkehendak. Lawannya, kaunuhu ta'ala karihan. Keadaan Allah yang terpaksa. Ketiga, kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah yang mengetahui. Lawannya, kaunuhu ta'ala jahilan. Keadaan Allah yang tidak mengetahui. Keempat, kaunuhu ta'ala hayyan. Keadaan Allah yang hidup. Lawannya, kaunuhu ta'ala mayyitan. Keadaan Allah yang mati. Kelima, kaunuhu ta'ala sami'an. Keadaan Allah yang melihat. Lawannya, kaunuhu ta'ala asma. Keadaan Allah yang buta. Keenam, kaunuhu ta'ala basiran. Keadaan Allah yang mendengar. Lawannya, kaunuhu ta'ala a'ma. Keadaan Allah yang tuli atau pekak. Yang terakhir, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Keadaan Allah yang berkata-kata. Lawannya, kaunuhu ta'ala abkum. Keadaan Allah yang bisu. Untuk hari ini, Ustazah akan menerangkan sifat wajib dan mustahil yang pertama iaitu kaunuhu ta'ala qadiran. Lawannya, kaunuhu ta'ala ajizan. Kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaan Allah yang berkuasa. Lawannya, kaunuhu ta'ala ajizan artinya keadaan Allah yang lemah. Terdapat dalil yang menerangkan tentang kaunuhu ta'ala qadiran dalam surah Al-An'am ayat 37 yang bermaksud, dan mereka golongan kafir musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Dan juga surah An-Nur ayat 45 yang membawa maksud, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bagi penerangan kaunuhu ta'ala ajizan. Seterusnya, kita lihat pula penerangan tentang keadaan Allah yang berkuasa. Yang pertama, Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendaknya dan tidak memerlukan sebarang bantuan. Yang kedua, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah. Yang ketiga, jika Allah berkeadaan lemah, sudah tentu alam ini tidak wujud. Keempat, kekuasaan dan kehebatan Allah tidak ada sesiapa pun yang boleh menandinginya. Kelima, setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Keenam, sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Ketujuh, orang Islam wajib meyakini kekuasaan Allah. Kita lihat pula perbezaan di antara kekuasaan Allah dan manusia. Ini adalah contoh-contoh kekuasaan Allah yang kita ketahui dan ia berlaku di sekeliling kita. Pertama, Allah menjadikan cakrawala beredar dari orbitnya. Kedua, Allah menciptakan makhluk dalam pelbagai bentuk rupa. Ketiga, Allah menjadikan bumi berpusing di atas paksinya. Dan yang keempat, mengatur siang dan malam silih berganti. Seterusnya, kita lihat contoh kekuasaan manusia yang terbatas daripada Allah.
Manusia hanya mampu mereka cipta sesuatu benda tetapi kekuasaannya terbatas. Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan manusia dan makhluknya. Antara contoh-contoh ciptaan manusia yang dapat kita lihat di sekeliling kita adalah kereta, pakaian, alat-alat gadget dan juga bangunan. Antara kesan mempercayai Allah bersifat kaunuhu ta'ala qadiran. Sentiasa bersyukur dan beribadah, tidak melakukan perkara mungkar, dapat mengukuh keimanan kita, akan terdidik sifat tawaduk, akan dikasihi Allah, sentiasa merasa takut dan bertakwa kepada Allah. Akhir sekali, kesan tidak mempercayai Allah bersifat kaunuhu ta'ala qadiran ialah bersikap sombong, sentiasa melakukan dosa, tidak memohon keampunan daripada Allah, sentiasa resah dan gelisah, jauh dari Allah dan meletakkan kehebatan makhluk mengatasi Allah. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain masa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.